Tetapi saya berkata, berikan kepada orang yang lebih memerlukannya daripada saya. Sehinggalah pada suatu kali beliau memberikan kepadaku harta. Maka saya berkata, berikan kepada orang yang lebih memerlukannya daripada saya. Ketika itu Nabi SAW bersabda, ambillah dan jadikanlah sebagai hartamu, dan engkau bersedekahlah dengannya. Apa-apa harta yang dah sampai kepadamu, yang datang kepadamu, dalam keadaan engkau tidak beria-ia sangat mahukannya dan tidak pula meminta, maka engkau ambillah. Dan apa-apa yang tidak begitu keadaannya, yang tidak datang dengan begitu, maka jangan engkau biarkan jiwamu menurutinya. Kita baca bawah ni lagi. Tak ada bawah ni. Asy-syahada 'ala al-khatt al-makhtum. Mengadakan saksi terhadap tulisan yang bercop. Wa ma yajuzu min dhalika wa ma yadhiqu alayh. Apa yang harus daripadanya, dan wa ma yadhiqu alayh, dan apa yang tidak harus. Apa yang boleh, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan ini bab surat hakim pemerintah kepada kaki tangannya, pegawainya, dan surat qadi, seorang qadi kepada qadi yang lain, hakim kepada hakim yang lain. Ada orang berkata, sesetengah orang berkata, surat hakim boleh diterima kecuali dalam kes hudud. Kemudian dia mengatakan, kalau pembunuhan itu adalah pembunuhan dengan tersalah, maka boleh diterima, kerana itu adalah kes harta mengikut dakwaannya. Padahal ia baru menjadi kes harta apabila telah terbukti pembunuhan itu, yakni sebagai pembunuhan yang tersalah. Tersalah dan sengaja, pembunuhan dengan tersalah dan sengaja adalah sama, yakni pada asalnya. Umar telah menulis surat kepada gubernurnya berhubung dengan Jarud. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada pegawainya berhubung dengan berkenaan dengan gigi yang telah patah. Ibrahim berkata, surat hakim kepada hakim boleh diterima, sah, jika hakim yang kedua itu mengenali tulisannya dan copnya. Sya'bi pula membenarkan surat yang dicop dengan segala isinya daripada seorang hakim. Ada diriwayatkan daripada Ibnu Umar riwayat yang sama maksudnya dengan yang tersebut tadi, sama maknanya dengan yang tersebut tadi. Muawiyah bin Abdul Karim Al-Thaqafi berkata, aku telah menyaksikan Abdul Malik bin Ya'la, yaitu Qadhi Basrah, dan Iyas bin Muawiyah, Hasan, Thumamah bin Abdullah bin Anas, Bilal bin Abi Burdah, Abdullah bin Buraidah Al-Aslami, Amir bin Abidah, Abbad bin Mansur, mereka semua menerima surat-surat hakim tanpa kehadiran saksi, tanpa ada saksi. Jika orang yang surat itu sampai jika orang yang surat yang diutuskan itu menentangnya, jika orang alladhi jaa alaihi, jika orang yang didakwa terhadapnya melalui surat yang dikirimkan itu berkata, sebab dia jia ala itu penting. Jika orang yang didakwa, maksudnya al-muttaham, al-mudda'a alaih, jika orang yang didakwa melalui kitab ataupun surat tersebut berkata bahawa surat itu palsu, maka akan dikatakan kepadanya, pergilah engkau cari jalan keluarnya.
Orang yang mula-mula bertanyakan bukti tentang surat hakim itu ialah Ibnu Abi Layla dan Sawar bin Abdullah. Abu Nuaim berkata kepada kami, haddatsana Ubaidullah bin Muhris, dia kata saya bawa kitab di sini maksudnya surat daripada Musa bin Anas Qadhi Basrah. Dan saya kemukakan di hadapannya bukti, yakni saksi, bahawa saya ada hak pada fulan-fulan sekian-sekian banyak ketika dia berada di Kufah. Faji'tu bihi, dan saya bawa surat itu kepada Qasim bin Abdurrahman. Beliau menerimanya. Hasan, yakni Hasan Basri, Abu Qilabah tidak suka seseorang menjadi saksi terhadap sesuatu wasiat selagi tidak diketahuinya apakah kandungan wasiat itu. Kerana dia tidak mengetahui, boleh jadi tersebut tercatat di dalamnya jawran, kezaliman, sesuatu kezaliman. Nabi SAW telah menulis surat kepada penduduk Khaybar, yang mana kandungan surat itu berbunyi, imma an tadu sahibakum, sama ada kamu berikan diat kepada orang yang terbunuh di kalangan kamu ini, yakni kepada keluarga orang yang terbunuh di kalangan kamu, ataupun kamu menerima peristiharan perang. Zuhri berkata berkenaan dengan menjadi saksi terhadap wanita di balik tabir, jika engkau mengenalinya maka engkau boleh menjadi saksi kepadanya, kalau tidak maka jangan engkau menjadi saksi. Dengan sanadnya, jadi itu kita terjemah dah baru ni kan. Jadi kita tengok sebenarnya. Jadi ada beberapa perkara dalam tajuk ni. Satu, mengemukakan saksi terhadap surat yang dicop. Perlu ke tidak? Imam Bukhari nak cerita ma yajuzu min dhalika wa ma yadhiqu alayh, yani wa ma la yajuz. Apa yang harus dan apa yang tidak boleh. Itu sah. Satu juzuk. Juzuk yang kedua, surat pemerintah kepada kaki tangannya, ini pegawainya, pegawai bawahan. Dua. Yang ketiga, surat qadi kepada qadi, yakni hakim kepada hakim. Itu dia ada tiga. Tiga bahagian sekatu tu tiga. Yang ni mengikut Imam Bukhari-nya, mengikut pendapat Imam Bukhari, dia kata surat ni kalau daripada pemerintah, apalagi yang bercop, yang bercop, kalau tidak cop pun, kalau diyakini surat itu daripada seorang hakim, seorang hakim lagi terima, ataupun pegawai dia terima daripada pemerintah atas saja, kalau diyakini maka boleh dipakai. Kesemuanya sah, boleh diterima dalam kes apapun. Dalam kes apapun boleh diterima, walaupun dalam kes jenayah sekalipun. Jadi kalau hakim ke satu tempat tu bagi surat dia semua, ceritakan keputusan dia di sini, oleh kerana orang ini kena buat pergi ke sana, negeri lain. Jadi hakim nak serahkan kes itu, fail itu serahkan kepada hakim yang lain. Jadi hakim yang lain itu boleh terima walaupun tidak ada saksi terhadap surat tu. Tak ada orang yang mengatakan surat ni ada saksi ke tidak, betul ke tidak. Imam Bukhari secara mutlak terima, dan ramai juga ulama yang sependapat dengannya. Tapi syaratnya seperti yang tersebut sebelum pada ni lah. Bab sebelum pada ni kan, baru ni bab man ra'a al-qadhiya an yahkuma bi'ilmihi fi amrin nas. Orang yang berpendapat qadhi boleh memutuskan kes di antara orang ramai